hati keramat. Jangan meninggalkan UMNO, jangan meremehkan UMNO, jangan merasakan UMNO ini tidak penting. InsyaAllah UMNO kembali penting. InsyaAllah. Sejarah telah memperlihatkan beberapa tokoh besar dan tokoh-tokoh yang lain. Mereka mahu mematikan UMNO, merosakkan UMNO. Jelas. Tunggu. Wang bukanlah segala-galanya, walaupun segala-galanya memerlukan wang. Saya bersetuju dengan cadangan wakil wanita dalam perbahasan supaya kita kembali ke drawing board. Dan ada juga jurucakap yang mencadangkan supaya kita melakukan total reform dan melakukan perubahan serta pembaharuan. Saya ingin mengumumkan bahawa Majlis Tertinggi akan mengadakan bengkel bagi membincangkan kesan pilihan raya umum yang lalu bersama-sama dengan revamp, perubahan, menukar corak kita, corak kerja kita dengan idea-idea baru untuk kita sama-sama bergerak ke hadapan. Kita perlu mengambil kira hala tuju yang telah saya gariskan dalam ucapan dasar semalam. Perubahan gerak kerja dengan pembangunan atau dengan penggunaan teknologi terkini serta media baru, saya mahu wanita, pemuda dan puteri duduk sekali. Bincang dan perahlah pemikiran. Dan saya memberi tempoh jeda waktu selama sebulan agar ada dapatan-dapatan dan cadangan-cadangan baru yang boleh diangkat kepada parti. Buatlah bengkel atau brainstorming session antara Exco wanita, Exco pemuda dan Exco puteri. Tindakan ini perlu kerana inilah perkara-perkara yang telah dilontarkan oleh kebanyakan jurucakap. Kedah mahu pendekatan digitalisasi. Selangor juga mahu kaedah terbaru dengan menggunakan teknologi dan media baru terus digarap. Saya juga meneliti terdapat jurucakap yang menyentuh mengenai soal kesiapsiagaan pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Untuk memastikan fokus dan strategi gerak kerja dapat disusun dengan baik sesuai dengan cadangan yang dikemukakan oleh jurucakap-jurucakap yang telah berada di Dewan Merdeka ini, saya ingin melantik ahli-ahli Majlis Tertinggi dan kepimpinan utama serta menteri-menteri bagi menjadi bapa angkat. Bagi setiap negeri yang terlibat di dalam pilihan raya negeri ini. Untuk Negeri Sembilan, kita lantik Timbalan Presiden, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan yang juga Menteri Pertahanan. Negeri Kedah, kita melantik naib presidennya, Datuk Seri Mahathir Khalid. Negeri Terengganu, naib presiden dan juga Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Khalid Nordin. Negeri Kelantan, Si Isteri Agong Barisan Nasional yang juga Menteri Luar, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pulau Pinang, Iron Lady kita, Datuk Seri Azalina Osman Said. Negeri Selangor, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Tengku Zafrul Tunku Aziz. Bagi tujuan penyelarasan 6 negeri ini, penyelarasnya telah saya sebutkan, diumumkan oleh Tok Mat tadi, dia mendahului Presiden. Iaitu Jawatan Pengurusi Penyelaras Operasi Pilihan Raya Negeri bagi 6 negeri yang akan diadakan. Sebab itu ialah Datuk Seri Rizal Marikan, Naina Marikan. Dalam ucapan dasar, saya turut menyentuh mengenai perlunya penubuhan Majlis Ulama UMNO.
Saya sebutkan bahawa hubungan ulama dan umara yang merupakan elemen penting dalam memastikan urusan pentadbiran negara supaya sentiasa berpedoman kepada sumber-sumber hukum, Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma'ul Ulama. Dengan sukacitanya saya mengumumkan pelantikan Datuk Haji Dusuki Ahmad sebagai pengerusi Majlis Ulama UMNO Malaysia. Dengan pelantikan ini, kita mengharapkan golongan ulama akan dapat bersama-sama membimbing perjalanan kita agar sentiasa berada di landasan yang benar. Mengenai cadangan penubuhan Institut UMNO, suka saya mencadangkan institut ini akan dipengurusikan oleh Profesor Emeritus Dr. Kamaruddin Said dan timbalannya Profesor Datuk Dr. Muati Zamri. Kedua-duanya adalah dua orang profesor yang menjadi ahli Majlis Profesor Negara. Ketua eksekutifnya pula ialah Profesor Dr. Awang Azman daripada Universiti Melaya, manakala Setiausaha Eksekutif ataupun ketua penyelaras kepada Institut UMNO ini, saya mohon pengesahan perwakilan untuk kita melantik ahli majlis tinggi kita, iaitu Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkasi. Saya minta Datuk Fuad segerakan pertemuan bincang term of reference, TOR, dan cadangan keanggotaan institut ini. Kita mahu institut ini tidak hanya indah pada namanya, ianya harus segera beroperasi, dan kita mengharapkan lontaran dan dapatan-dapatan idea dan pandangan serta dapatan kajian baru akan membolehkan UMNO meneruskan langkah masa hadapan dengan pendekatan segar berdasarkan idea. Kita mahu UMNO tampil dengan gerak kerja yang sesuai dengan denyut nadi semasa, berjaya menangkap imajinasi rakyat dan tahap kebolehan kepada parti, dan mampu kita lonjakkan parti ini semula. Dan kita mahu UMNO mengemukakan dasar-dasar dan pendekatan-pendekatan yang boleh menjawab persoalan-persoalan yang timbul kepada negara dan rakyat. Saya juga ingin mengumumkan saranan daripada veteran supaya program Wirawaja dan Wirawati dapat diadakan. Saya minta Institut UMNO ini merangka silibus dan sistem perkaderan untuk pemuda dan puteri melalui program khas Wirawaja dan Wirawati. Saya tempoh beri masa sebelum puasa ini dua program harus dijalankan. Duit tak jadi masalah. Kerana duit akan dicari oleh Dr. Fuad. Kelab UMNO telah mencadangkan agar seorang ahli majlis tinggi dilantik untuk mengetuai Sekretariat UMNO luar negara. Saya minta persetujuan perwakilan agar kita melantik Menteri Luar sendiri mengetuainya. Siapa tidak setuju bangun? Lebih suara bersetuju. Timbalannya ialah Yang Berhormat Datuk Muhammad Al-Amin, Timbalan Menteri Luar Negeri, Ahli Parlimen Kimanis. Dan saya meminta semua menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri yang mengadakan lawatan kerja ke luar negara wajib bertemu dengan semua kelab-kelab UMNO di luar negara, bertemu semua pelajar-pelajar Malaysia dan diaspora di luar negara. Samping itu juga, saya bersetuju bahawa Islamic Center of UMNO
di bawah Majlis Ulama akan ada ruang khas di bangunan World Trade Center Kuala Lumpur ini. Sidang perwakilan turut disentuh adalah perkara-perkara yang menyangkut tentang beberapa urusan yang melibatkan kerajaan, khususnya Kementerian Kemajuan Desa dan wilayah yang saya terajui. Terengganu mencadangkan diwujudkan Jabatan Pembangunan Persekutuan. Juga disentuh mengenai pelantikan Jawatan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung atau JPKK serta Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP. Ini juga turut disentuh oleh Jurucakap Kedah. Sukacita saya memaklumkan. Bagi negeri yang sealiran dengan Kerajaan Persekutuan, JPKK akan diwujudkan dengan segera yang mungkin. Manakala bagi negeri-negeri yang tidak sealiran dengan Kerajaan Persekutuan, kita akan melaksanakan JPKKP dalam kadar segera juga. Keanggotaan ahli JPKKP yang dibentuk dicadangkan mengambil kira komposisi parti komponen kerajaan perpaduan tetapi berlandaskan kepada saranan UMNO sebagai parti. Di samping turut mengambil kira tentang prinsip sealiran dalam Kerajaan Persekutuan. Dan saya akan mengemukakan perkara ini kepada Jemaah Menteri dan saya sendiri akan membentangkan perkara ini untuk mendapat kelulusan dengan segera. Saya harap ini mendapat dukungan daripada seluruh perwakilan. Dalam masa yang sama, di peringkat akar umbi, kita perlu mempersiapkan keanggotaan GPKK dan JPKKP ini. Saya memberikan empowerment, saya memberikan pertanggungjawaban untuk membentuk ini kepada semua ketua-ketua bahagian di seluruh negara. Ini bagi mempercepatkan proses pelantikan sejurus selepas soal-soal dasar diluluskan nanti dan perbincangan segera perlu dibuat juga dengan rakan-rakan daripada parti-parti kerajaan perpaduan secara ukhuwah. Prinsip saya tidak mahu 3 orang ketua kampung dalam satu kampung. Hanya 1 pengurusi atau ketua kampung saja untuk satu kampung. Oleh itu saya minta supaya rakan-rakan dalam Majlis Tinggi, terutamanya pengurusi-pengurusi perhubungan, bantulah ketua-ketua bahagian yang akan menyusun apa yang saya katakan tadi. Dalam ucapan dasar saya turut menyentuh mengenai pelaksanaan program besar-besaran Technical and Vocational Education Training atau TVET. Saya sebagai pengurusi Jawatankuasa Penyelaras TVET telah mengarahkan agensi-agensi berkenaan bagi melaksanakan secara besar-besaran penyelarasan program-program TVET ini dan memberikan tumpuan kepada
kumpulan sasaran daripada desa atau luar bandar. Saya minta ketua wanita, pemuda dan puteri bantu untuk mengenal pasti mereka ini supaya dapat dimasukkan dalam TVET, dan kita telah mempunyai program yang khusus mengikut minat mereka, dan saya harap perkara ini dapat dilaksanakan dalam tempoh sebulan dari sekarang. Program-program berimpak tinggi akan dilakukan ke arah meningkatkan lagi keberhasilan pendidikan kemahiran sebagai memacu perubahan untuk melonjakkan lagi modal insan berkemahiran tinggi di kalangan pelbagai lapisan masyarakat. Program yang akan dilaksanakan ini akan dikenali sebagai TVET Community, yang melibatkan program TVET Junior, program TVET Aras Tinggi, program Tekno Usahawan TVET, program TVET Tahfiz, program Upskilling dan Reskilling TVET, serta program pendigitalan TVET dalam kerangka usaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah memartabatkan TVET dan memenuhi permintaan pasaran dan seterusnya menyumbang kepada pembentukan masyarakat berkemahiran, berdaya saing dan berpendapatan tinggi. Untuk maklumat sidang perwakilan juga bahawa program TVET Community ini akan melaksanakan program-program peningkatan kemahiran berbentuk kemasyarakatan serta dibudayakan secara meluas merentas seluruh demografi masyarakat. Sidang perwakilan saya juga mendengar suara yang menyentuh soal politik secara spesifik atau secara umum dan keberadaan kita dalam kerajaan perpaduan. Seperti yang saya sebutkan di dalam ucapan dasar tentang soal mudarat besar dan mudarat kecil, kita harus kembali kepada kaedah yang masyhur dalam Islam yang menyebutkan dengan jelas dalam beberapa nas dan hadis sahih yang menyebutkan bahawa menolak kemudaratan dan bahaya lebih diutamakan berbanding menarik sebarang kebaikan. Artinya, mafhum yang dibuat oleh Majlis Tinggi tentang memperbandingkan mudarat besar dan mudarat kecil ini telah merupakan asas kepada keputusan yang kita telah buat. Bagi kita, apa saja perkara yang boleh memudaratkan parti dan memudaratkan perpaduan dalam parti mesti dihalang dan dielakkan. Dalam era kerajaan PN dahulu pun, parti terdedah kepada perpecahan sesama ahli. Agenda pecah perintah disasarkan terhadap parti kita. Inilah mudarat yang paling besar pada parti yang kesannya dapat dilihat dengan jelas menerusi hasil keputusan PRU ke-15. Kita tidak boleh membenarkan lagi agenda sebama ini. Dan dengan sebab itu, kerajaan perpaduan adalah penyelesai atau solusi terbaik untuk parti bagi mengelakkan parti sekali lagi diratah perpaduannya. InsyaAllah, dengan itu juga kita mampu menghadapi PRN negeri-negeri dengan gagah dan kuat, khususnya di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Untuk Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, bersedialah untuk kita menjadi kerajaan atau sebagian kerajaan semula, insyaAllah. Dapat saya rumuskan, kita sepakat bahawa UMNO mesti dibugarkan untuk bergerak ke hadapan. UMNO mesti melakukan perubahan dan pembaharuan dalam gerak kerja dan tindakan. UMNO perlu diremajakan. Remaja dalam konteks muka-muka baru dan idea-idea segar.
UMNO mesti berupaya menawarkan harapan baharu buat rakyat. Respons daripada ucapan Ketua Puteri, Pemuda dan Wanita tadi, saya serahkan kepada pengurusi perhubungan untuk memilih calon-calon muka baru dan muda. Yang terdiri muka-muka baru dan muda, terdiri pada wanita, pemuda dan puteri. Tak tepuk tak apa, tetapi kita wajib buat perkara ini. Dan saya yakin kali ini rakyat akan melihat. Dan rakyat akan membuat perhitungan bahawa jangan pernah memperkecilkan UMNO dan Barisan Nasional. Ada kaedah dan cara yang akan saya dan Tok Mat lakukan. Tok Mat akan tetap menjadi pengarah pilihan raya. Tok Mat akan tetap menjadi pengurusi war room. Kita mesti memberikan kepercayaan kepada Tok Mat untuk memulakan kerja dari sekarang. Dan 6 menteri serta Naib Presiden yang saya lantik tadi, saya I'm the in charge untuk menentukan semuanya berprestasi. Termasuk Datuk Seri Tengku Zafrul, walaupun dia belum duduk di atas pentas ini, insya-Allah saya yakin beliau membantu kemenangan yang besar untuk negeri Selangor. Selain daripada pengurusi perhubungannya, Datuk Wira Begat Zulkarnain. Akhirul kalam. Dengan setulusnya, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan dan marilah sebagaimana yang saya nyatakan, kita sama-sama melayarkan bahtera UMNO ke Mertu Jaya. Ayuh kita bergerak sederap, satukan niat dan tekad. Bulat air kerana pembetung. Bulat kita kerana muafakat. Harapan parti kita junjung. Lonjakan semula parti Keramat. Ke bukit sama didaki. Ke lurah sama dituruni. Bersatulah kita demi parti. Agar perjuangan dirahmati Ilahi. Hidup UMNO. Hidup UMNO. Hidup UMNO. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wakilan, sila duduk sebelum saya nak tangguhkan. Kalau tidak, mesyuarat tak tangguh, tuan-tuan tak boleh balik. Duduk sana lepas ni. Sila ambil duduk sana. Duduk Ustaz, kita tangguh Ustaz ya. Lepas tu kita selawat Nabi, kita nyanyi lagu Negaraku. Anak kecil tak?